Assalamualaikum tuan-puan. Anda semua sihat? Dah makan? Alright, sementara kita menunggu para jemaah kita yang dirahmati sekalian ni, pastikan tuan-puan cukup dokumen yang hendak dibawa serta pengenalan di pasport lah. Dan sebelum kita bergerak ke tanah suci ni, saya ingin memperkenalkan mutawif dan mutawifah saya lah. Seperti yang anda kenali, saya mutawif Ustaz Muhammad Sofi lah. Dan di sebelah saya merupakan mutawif juga, iaitu Ustaz Harith. Dan di sebelah saya adalah Ustaz Syahri Raimi. Dan manakala dua mutawifah di sebelah saya adalah Ustazah Izzah dan Ustazah Ismahani. Untuk teman-teman semua, tuan-puan, sepanjang perjalanan kita ke Tanah Suci Mekah ini, ia mengambil masa selama 8 jam, di mana kita akan menaiki kapal terbang Malaysia Airlines. Dan kita akan menjamu selera lah di sana yang telah disediakan oleh pihak Malaysia Airlines. Dan perjalanan kita untuk tuan-tuan, kita akan mendarat ke lapangan terbang King Abdul Aziz di Jeddah. Untuk pengetahuan jemaah yang dihormati sekalian, keseluruhan jemaah yang kita akan kerjakan haji pada kali ini adalah seramai 400 jemaah. Dan setelah semua telah tiba, kita akan berangkat ke Dewan tiba lah. Okey. النداء الآخر للمسافرين الكرام على القدرة والجامعة الماليزية ورقم رحلتها NH 8210 NH 8210 والمتجه إلى مدينة المنورة. يرجى من المسافرين الكرام التوجه إلى البوابة في 17، البوابة في 17 المقابل. شكرا. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meramah tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Alright, okey, para jemaah boleh berhatilah mengikut mahram dan sediakan dokumen yang patut dibawa lah, yang saya telah maklumkan tadi, pasport dan pengenalan diri. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد. Alhamdulillah, jemaah kita yang dirahmati sekalian. Dahulunya kita menaiki bas, tapi kali ini kita bertuah kerana pihak kerajaan Arab Saudi telah sediakan train, di mana kita akan menjimatkan masa sekitar 2 atau 3 jam apabila kita menaiki train dari Mekah ke Madinah. Jadi tuan-tuan boleh menaiki train itu sekarang lah. Jadi mana beg anda semua? Okey? Okey. Jadi saya bantulah ambil beg-beg anda semua. Okey, ni Ustaz Harith ni, tolong angkat. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك.
Mana pasport anda semua? Okey, mana? Bagi kat saya. Nanti kalau hilang nanti tak pun susah. Okey, mana? Family. Alright, alhamdulillah. Okey. Jemaah semua dah duduk dah tempat masing-masing. Jangan pula tukar-tukar tempat duduk. Jadi nikmatilah pemandangan dalam train tersebut. Makanan akan disediakan. Okey, sekarang ni kita serahkan kepada mutawif seterusnya, iaitu Ustaz Syahril Rahimi. Alright, saya duduk dulu ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sebentar tadi Ustaz Muhammad Saufi telah mengendalikan daripada kita kalau A2 sampailah dalam train ni kan. Jadi saya perkenalkan diri saya Mutawif Syahril. Para jemaah sekalian boleh memanggil saya Encik Syahril ataupun Ustaz Syahril. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di sini marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum kereta api kita daripada tanah suci Mekah hendak ke Madinah, dan mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Okey, para hadirin sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Okey, untuk pengetahuan para jemaah sekalian, okey, kamu semua akan mendapat makanan berupa roti dan air lah. Jadi Ustaz Saufi dan ni Ustazah tolong paskan roti sebelum train berjalan. Bagi kat jemaah. Okey, sama jom saya bagi air. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustazah. Okey, sama jom saya ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sambil menikmati juadah roti dan air, di sini saya nak mengingatkan bahawa kami juga akan mengedarkan. Ustaz Safi bagi kat saya. Ni kat mengenai dengan ni. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, di sini saya nak beritahu para jemaah sekalian akan mendapat iaitu layar yang di belakang akan terdapat tulis nombor hotel kita yang akan menginap di Kota Mekah dan Kota Madinah, dan nombor-nombor Ustaz Saufi, Ustaz Syahril, Ustaz Harith, Ustazah Ismahani dan juga Ustazah Izzah. Jadi para jemaah boleh rujuklah nombor-nombor ataupun hotel di belakang kad pengenalan layout ni untuk mengetahui hotel dan penginapan kita di Kota Madinah, dan jika berlaku sebarang kecemasan, call sahaja nombor yang tertera. Manakala jemaah juga akan dibekalkan SIM card iaitu Arab Saudi, iaitu percuma, dan terus aplikasikan ke dalam telefon tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi hal ini untuk memudahkanlah untuk aktifkan kad tersebut untuk memudahkan urusan para jemaah di Kota Mekah dan Kota Madinah. Okey, sila letaklah. Ya, Ustaz Saufi dengan Ustazah tolong uruskan jemaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tak sangka tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berada di Kota Madinah Al-Munawwarah. Tempat di mana tuan-puan, kalau kita tahu jasad Nabi, kasih Allah ada di depan mata kita, subhanallah ta'ala. Bersyukur ni kita dapat sampai di sini. Untuk pengetahuan untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengambil masa dalam 5 hingga 6 hari di Kota Madinah. Dan marilah kita bersama-sama bertolak sesama pergi kepada tempat penginapan kita lah, seperti hotel yang tertera, iaitu Hotel Hilton di Kota Madinah.
Jadi mari kita pergi bersama-sama, insya-Allah. Jangan lupa beg-beg dan peralatan semua jangan tertinggal ya. Okey, jom kita pergi. Alhamdulillah kita telah sampai pun di inilah lobi Hotel Hilton ni, masya-Allah cantik bukan? Harap tuan-tuan dan jemaah sekalian sangat terharu dan sangat inilah enjoy dengan kami punya perkhidmatan. Okey, sekarang untuk tuan-tuan dan pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan mengalihkan bilik masing-masing. So, nampaknya semua jemaah dah penat, tapi masing-masing semua tak sangka dan alhamdulillah bersyukur sangat dah sampai Madinah. Jadi saya nak agihkan kunci. Ustaz Arif tolong, saya nak agihkan kunci. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, ini jemaah, ini bagi family keluarga ini. Okey, Encik Samad. Okey, ini kunci dia, bilik nombor tingkat 15. Ini bilik dah sama mahram. Dan apa-apa boleh berhubung dengan saya lah Encik. Okey, ni kuncinya lah. Okey, terima kasih. Okey, lagi Ustazah tolong bagi juga kita uruskan jemaah ni. Jadi pastikan semua jemaah semua dapat bilik masing-masing ya. Pastikan bilik cukup, semua selesa. Okey, sekarang kita akan menerima beberapa orang jemaah bersama-sama mengikuti kita jemaah pada hari ini. Okey, Encik Nizam. Ya saya. Haji, apakah perasaan Haji apabila pertama kali sampai daripada airport Tel Air sampailah ke Kota Madinah ni? Apakah perasaan setelah sampai kat sini? Macam sampai dapat tengok makam Rasulullah SAW, dapat duduk hotel mewah, dapat perkhidmatan yang cantik, apakah perasaan? Saya rasakan bila saya sampai je kat tempat ni, saya rasa macam tenang. Saya rasa macam tak ada gangguan. Tak ada gangguan kerja, tak ada gangguan keluarga. Lepas tu saya infrastruktur sini semua lengkap. Saya rasa macam selesa gila lah. Selesa betul. Sungguh selesa lah. Rindu tak dengan junjungan Rasulullah SAW? Rindu. Betapa sayangnya Rasulullah SAW pada kita, sampaikan baginda sanggup bermati-matian, kena macam-macam dugaan dia sampaikan. Baginda merupakan salah satu daripada Rasul Ulul Azmi. Betul tak Ustaz Safi, Ustaz Arif, Ustazah, para jemaah sekalian? Inilah salah satu daripada inilah jemaah kita yang telah interview. Terima kasih. Sila makanan semua, jangan lupa makanan. Terima kasih. Okey, untuk pengetahuan anda semua, para jemaah akan mendapat makanan yang sangat lazat daripada hotel yang kami sediakan. Masya Allah, Haji. Jangan lupa ambil makanannya. Okey, baik. Macam-macam banyak makanan tu. Unta ada, kambing ada. Ya Allah, Bukan macam dekat Malaysia. Tabarakallah, sedap sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh baik Haji. Ya Allah, saya beruntung dapat bawa Haji. Dan saya pun dapat haji sekali. Dan semoga haji kita mendapat ni lah haji yang mabrur. Masya Allah, tabarakallah. Haji boleh pergi makan dulu. Okey, baik. Okey, tafadhal. Itulah makanan akan disediakan sama 2 kali makan, iaitu makanan tengah hari dan makan malam. Okey, jadi itulah para jemaah sekalian, selamat menjamu selera dengan bersama kami.
Assalamualaikum haji-haji dan hajah-hajah sekalian. Okey, selepas makan kita akan berkumpul di lobi, sama ada di lobi ataupun di satu bilik satu lagi tu nanti saya akan beritahu kemudian, dan akan buat sesi taklimat lah sedikit untuk ziarah luar dan dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para jemaah sekalian, untuk pengetahuan kita akan membuat ziarah luar dan dalam, seperti kita akan pergi ke Masjid Quba, melawatkan Raudah, Taman Syurga, makam Nabi Muhammad SAW dan para anbiya lah, iaitu boleh tengok kuburan Baqi'. Jadi diharapkan semua jemaah dapat menghayati serta mengingati peristiwa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan ikutlah atur cara yang telah ditetapkan. Okey, jumpaan dari sana. Enggak ada cari. Ustaz Adik, ada nampak tak tadi speaker tadi? Ustazah Izzah ada standby tak first aid? Tadi semua dah standby? Bagi sekejap kita angkat sekejap. Okey, terima kasih ya Ustaz. Okey, ni kita nak sekali dah lupa untuk peralatan jemaah lah, kita nak bawa untuk pergi sesi ziarah. First aid Ustazah. Saya ada Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ni first aid penting ni sebab takut jemaah segi kan. Nanti kalau para jemaah sakit nanti kami yang kena bertanggungjawab. Jadi perlukan semuanya semua. Pastikan bendera semua cukup. Terima kasih Ustazah. Okey. Nanti bendera semua jangan lupa letak semua dalam bas. Jangan lupa kita akan bertolak lah. Dan kita akan terus bertolak ke ni lah, Masjid Quba, Jabal Nur, Jabal Sur dan lain-lain lah sekitar ni lah, Masjid Kiblatan semua ke apa sekitar Madinah ni lah. Dan insyaAllah lah kuburan Baqi' semua kita akan melawat dah. Okey, itu saja daripada ni lah sesi kita. Kita akan terus naik ke bas masing-masing lah. Okey, kita jumpa di sana insyaAllah. Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Inilah. Nama saya Nurul Izzah. So saya akan tour guide jemaah untuk perjalanan terakhir jemaah di Madinah dan seterusnya ke Mekah. Okey. Saya mengharapkan kerjasama daripada jemaah untuk kalau boleh mendengar dan mengambil sebanyak mungkin apa yang saya ingin sampaikan. Okay, so how to pergi Raudah. So memang macam wow, pergi Raudah itu benda-benda yang saya rasa umat Islam semua nanti-nantikan. Okay, di mana kita tahulah kelebihan Raudah tu banyak dan excited lah kan. Okay, seterusnya saya akan menceritakan sedikit lah mengenai Madinah, di mana takkanlah kita pergi satu tempat tu kita tak tahu kisah dia, kita tak tahu apa kelebihan dia semua kan. Mesti kita akan menceritakan apa kelebihan tempat tersebut. Okay, first yang saya akan menceritakan adalah di mana Madinah ni merupakan salah satu tempat di mana tempat ini dijaga oleh para malaikat. Okay, seperti yang kita tahu, nanti bila dah nak, bukanlah waktu hari kiamat nanti, dua kota sahaja yang akan dilindungi oleh para malaikat, iaitu di Mekah dan juga Madinah. So Madinah ni merupakan, nak katakan tempat ni yang sangat-sangat memang dijaga rapi oleh Allah, ataupun dijaga oleh Allah dan dibantu oleh para malaikat. Okay, yang seterusnya, yang kedua adalah Madinah ni merupakan salah satu, biasa kita dengar nama Madinah ni satu je kan, tapi ada riwayat mengatakan nama Madinah ni sebenarnya banyak je, lebih daripada 1000 nama. Okay, antaranya yang biasalah kita dengar kan, Madinah An-Nawarah. Nawarah tu maksudnya percaya, Thayyibah baik, Tibah baik, dan Siddiq tempat masuk yang benar-benar. Maksudnya kota suci ni tidak boleh calang-calang orang masuk lah, mesti orang yang beriman dan Islam sahaja boleh masuk. Okey, seterusnya saya akan memberi persediaan dahulu sebelum kita membuat umrah tamattu' untuk pergi ke haji. Yang kita tahu, tamattu' ni adalah umrah dalam bulan haji, kemudian dia mengerjakan haji pada bulan yang sama. Maksudnya dia rambut serentak sajalah. Okey.
So persediaan yang pertama untuk kita membuat ibadah ni sangat-sangat penting lah. Sebab kita tak nak buat sambil lewa. Kita nak buat tu set mind kita hanya kerana Allah, hanya untuk dapat pahala. Itu sahaja. Okay, first sekali adalah kita kena ikhlaskan niat kita. Okay, niat ni memang orang tak nampak, tapi biarlah kita, niat kita dengan Allah sahaja yang tahu. Okay. Yang kedua adalah muhasabah diri. Muhasabah diri tu maksudnya nanti bila kita dah nak buat umrah tamattu tu, kita kena sentiasa berqiyamul lail, solat sunat, solat tahajud, supaya kita tahu apa kelemahan diri kita. Kita tak boleh nak berbangga sangat dengan apa yang kita ada. Maksudnya muhasabah diri ni lebih kepada kita, ya Allah, lemahnya aku, betapa hinanya aku di muka bumi ini nak dibandingkan dengan orang lain, dengan Tuhan, apatah lagi dengan Tuhan, kan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah belajar bersabar. Sebab saya sangat memahamilah, kalau kita nak buat ibadah ni, kalau boleh orang semua nak dapat pahala. Tu memang poin yang paling penting lah. Memang semua nak dapat pahala. Tapi Allah akan uji kita bila kita rasa macam panasnya, kan. Negara Timur Tengah kan panas bahang dia, kan. Daripada situ Allah dah uji kita. Contoh kalau kita dah sampai Mekah nanti, kot-kotlah ada beg jemaah yang tertinggal ke apa ke, kan. Di situ juga Allah nak menguji kita. So apa yang boleh kita buat adalah kita kena sabar, dan kita tahu mesti ada jalan penyelesaian dia nanti. Okey, setelah hampir 7 ke 8 jam kita nak ke Mekah ni, saya mengharapkan jemaah semua selesa lah. Harapkan jemaah rasa ambil sebanyak mana travel kita ni, perjalanan kita ni, untuk kita tengok. Mungkin ini kali terakhir untuk kita sampai ke sini. Ini mungkin peluang Allah untuk kita sebagai tetamu dia, kan. Okey, yang seterusnya kita akan berhenti di Miqat Makani, iaitu di Zulhulaifah, di mana di situ jemaah akan membuat niat umrah untuk kita ke kota Mekah yang seterusnya. Di beberapa minit kita akan sampai di Mekah, dan saya mengharapkan jemaah untuk mengikut arahan yang seterusnya daripada tour guide yang seterusnya, di mana lepas kita sampai Mekah, kita akan check in di hotel. Okey, di mana di situ jemaah akan tengok dulu bilik macam mana semua, okey. Dan yang seterusnya saya akan memberi taklimat lah sepanjang perjalanan kita di Mekah. Selepas jemaah dah tengok bilik semua, dah tukar pakaian ke, kena tukar pakaian, kita akan terus bergerak ke Masjidil Haram untuk membuat umrah yang seterusnya. Selepas daripada itu, kita akan pergi ke Arafah, 3 km daripada Mekah ke Arafah. Di mana di situ ada khemah, dan di situ akan di-guide oleh tour guide yang seterusnya. Okey, dan untuk niat di sana, kita akan membuat niat di hotel dulu lah, dan kita akan berniat di hotel dan terus gerak daripada hotel Mekah on the way ke Arafah. So saya mengharapkan perjalanan ke Arafah memerlukan kesabaran, seperti yang saya cakap tadi, memerlukan kesabaran, dan saya mengharapkan jemaah mendapat umrah ataupun haji yang mabrur daripada saya. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Baiklah, para jemaah telah sampai di Muzdalifah. Para jemaah akan dibawa ke kemah masing-masing, kemah 83. Di situ pegawai berkenaan akan menyediakan kemah untuk para jemaah semua. Sekarang, jemaah akan berada di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah sehingga sebelum masuk waktu subuh. Jemaah akan mengutip anak batu sebanyak 28 anak batu untuk 4 lontaran jamrah pada waktu malam. Sekarang, jemaah akan melontar jamrah sughra beserta wusta dan juga kubra. Selepas melontarkan jamrah, jemaah akan bergerak dari Muzdalifah ke Mina. Jemaah akan bertahallul untuk membebaskan diri daripada larangan ihram. Sekarang, pegawai kesihatan akan memeriksa kesihatan jemaah-jemaah di maktab. Setelah membuat pemeriksaan kesihatan, pegawai akan memberi ubatan kepada jemaah.
Selepas selesai melontar jamrah pada 11, 12, 13 Zulhijjah berturut-turut, jemaah akan berniat nafar tani. Maaf kerana di kawasan hospital tidak dibenarkan menyiarkan gambar ataupun video di media sosial. Berkenaan pesakit sebentar tadi, beliau sedang dirawat di unit kecemasan sehingga dimaklumkan semula oleh pihak doktor. Jika kami akan menunggu keputusan daripada pihak doktor yang mengesahkan jemaah tersebut untuk pulang ke hotel dan meneruskan ibadahnya seperti biasa. Mengikut temujanji doktor sebentar tadi, esok jemaah akan ke sini lagi bagi mendapatkan rawatan susulan jemaah dalam masa yang sama. Borang rawatan susulan juga perlu dibawa untuk mendapatkan rekod kesihatan jemaah dan mempunyai maklumat penting adalah nombor kad penerbangan dan nama jemaah. Untuk makluman semua haji dan hajah, tarikh dan waktu keberangkatan kita mengikut tarikh dan waktu yang telah ditetapkan. Untuk makluman hajah dan haji, tawaf wada' ini adalah tawaf yang terakhir bagi hajah dan haji sekalian yang hadir ke tanah suci ini untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Untuk makluman semua jemaah sekalian, pastikan jemaah tidak meninggalkan barangan anda di hotel masing-masing ya. Selepas ini, kita akan ke pos Malaysia National Ward untuk sesi penghantaran bagasi-bagasi anda di kawasan Semenanjung Malaysia secara terlebih dahulu. Bagi mana-mana jemaah yang ingin menghantar bagasi dalam waktu terawal, sila kumpulkan bagasi anda di lobi supaya petugas dapat memudahkan mengambilnya dan memasukkan ke dalam bas. Baik, kepada semua haji dan hajah sekalian, semua sudah menerima pasport dan tiket anda. Pastikan barangan anda sentiasa bersama dengan anda dan tiada membawa barangan-barangan terlarang. Selepas ini, kita akan ke custom immigration. Pastikan jemaah beratur mengikut mahram masing-masing. Seterusnya, kita akan masuk ke balai pelepasan. Terima kasih.